Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, jadi pada malam ni kami daripada UPI ingin menjalankan sesi wawancara insan guru profesional. Jadi pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk diwawancara pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi serba sedikit pengalaman yang tak seberapa ini sebagai panduan jika ada yang boleh dijadikan panduan dalam kerjaya masing-masing pada masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ingin mohon keizinan untuk berekod wawancara pada malam ini ya. Ya, boleh. Silakan. Okey, baiklah. Jadi saya teruskan wawancara ini dengan soalan pertama. Okey, boleh tak Puan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Puan? Apa ya? Daripada latar belakang nama Rusdina Ibrahim. Saya sudah memulakan kerjaya sebagai seorang guru baru 18 tahun mungkin, 18 tahun, lebih kurang 18 tahun. Saya bermula dengan ijazah sarjana muda komunikasi massa. Kemudian saya sambung KPLI, lepasan ijazah selama setahun di IPBA, Bahasa Antarabangsa Perguruan Bahasa Antarabangsa di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Kemudian saya ditempatkan di SMK Seri Bintang Selatan, Taman Syamilin Perkasa Ceras. Saya berada di sana lebih kurang tahun. Ya, lebih kurang 7 tahun. Sorry. 2003 hingga 2009, tak sampai 7 kot. Kan? 6 tahun lebih. Kemudian daripada sekolah situ saya berpindah keluar dari Kuala Lumpur ke Pahang dan saya ditempatkan di SBP, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Saya berada di situ dari tahun 2010 sehingga 2017. Di situ saya kemudiannya menyambung pelajaran, menyambung ijazah kedoktoran selama 2 tahun setengah dan pada tahun lepas 2020 saya telah ditempatkan semula di SMK Temerloh. Saya mengajar bahasa Inggeris dan sekarang ini telah memegang option MUET lah, Malaysian University English Test. Saya telah berkeluarga dengan 3 orang cahaya mata dan masing-masing sudah pun melepasi sekolah menengah. Tinggal satu sajalah masih di peringkat menengah. Apa lagi? Itulah kot, cukup kot yang tu. Option saya tak berubah dari dulu. Bahasa Inggeris. Oh, cuma masa saya mula-mula ditempatkan di SMK Seri Bintang Selatan, saya pun tak tahulah mengapa pada masa itu dalam lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun pertama saya telah mengajar option lain. Saya mengajar bahasa Melayu. Saya mengajar bahasa Melayu sehingga saya mendapat peluang untuk menjadi jurulatih utama Komsas. Ya, kalau you sempat yang komponen sastra, satu pengalaman yang sangat saya suka.
sebab saya boleh bergerak memberi kursus kepada guru-guru bahasa Melayu pada masa itu. Komponen sastra tu sangat sesuai dengan saya. Kemudian saya juga berpeluang menjadi pemeriksa kertas bahasa Melayu. Pada masa itu PMR, PMR. Apabila saya berpindah dari Kuala Lumpur, saya terus mengajar option bahasa Inggeris sepenuhnya lah. Dah tak ada lagi subjek bahasa Melayu. Okey, itu sedikit pengenalan ringkas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkongsian Puan tadi berkaitan dengan latar belakang Puan. Jadi saya pun rasa amat menarik kerana untuk pengetahuan saya, Puan merupakan cikgu bahasa Inggeris tapi dalam masa yang sama cikgu ada pengalaman untuk mengajar bahasa Melayu. Jadi itu bagi saya adalah perkara yang menarik untuk didengari. Jadi saya teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi boleh Kak kongsikan apa yang membuat cikgu mahu menjadi seorang guru? To be honest, ijazah sarjana muda saya pada masa itu adalah komunikasi massa. Saya punya majoring saya pada masa itu ialah kewartawanan. Saya satu ijazah yang saya tak pernah terfikir pun saya akan ambil, tapi saya ambil sebab itu satu-satunya peluang saya untuk belajar di universiti pada masa itu. Jadi, by the way, itu adalah dari UiTM Shah Alam. Dan saya sangat suka dengan pengalaman belajar komunikasi massa, sebaran am masa tu. Dia tak panggil komunikasi massa lagi, dia panggil ijazah sarjana muda. Masa tu diploma sebaran am dan ditukarkan kepada ijazah sarjana muda komunikasi massa kewartawanan. Saya berpeluang sedikit untuk menjalani latihan industri di The Sun Media Group. Kemudian apabila pada masa itu saya pun tak tahulah, tak ada rezeki dalam dunia kewartawanan. Apabila saya mendirikan rumah tangga, saya diberikan peluang untuk temuduga terus KPLI pada tahun 2001 dan 2002. 2001 tu tak berjaya dan saya ulang 2001, 2002 tu baru saya dapat masuk lah. Jadi kita masuk dengan saya nak kata saya minat sangat tu tidaklah dia datang daripada minat yang tengok orang sana, tengok guru sana, minat tu tidak, tapi itu ajalah peluang yang ada. Maksudnya okeylah, dah tak jadi cikgu, dah tak boleh jadi wartawan, kita cuba nasib dekat guru lah. Tapi saya tak menyesal sebab kemahiran dalam dunia kewartawanan dan kemahiran dalam dunia komunikasi massa sangat berguna apabila saya berada dalam dunia perguruan. Itu yang saya boleh beritahu. Okay, jadi saya nak tanya sedikit berkaitan perkara ini. Jadi maknanya pada mula-mula yang belajar tentang wawancara tu, itu dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Yang mana tu? Yang masa kewartawanan ke? Ya. Maksudnya masa kita belajar ijazah sarjana muda tu? Ya. Okey. Di UiTM, bahasa dia panggil medium perantaraan di dalam bilik kuliah adalah bahasa Inggeris, bahasa utama dia. Bahasa Inggeris. Jadi kebanyakan tugasan adalah dalam bahasa Inggeris. Dan kita menulis pun pensyarah pelajar menggunakan bahasa Inggeris. Dan semasa saya memohon KPLI itu, dia telah ditetapkan di situ untuk pemegang ijazah sarjana muda komunikasi massa UI
Okay, baiklah. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Jadi, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya pada pendapat cikgu? Soalan ni bagus. Kalau saya meninjau saya toleh belakang pada masa tahun 1 saya dulu, saya rasa untuk jadi guru ni kena garang. Kena garang. Barulah orang takut dan orang dengar pada masa tu. Dan saya rasa semua guru baru dia berpendapat yang sama. Kebanyakan guru baru akan berpendapat yang sama. Tapi setelah saya berada dalam dunia ni lebih 10 tahun, pandangan saya berbeza. Pandangan saya bertukar. Apabila saya melihat bahawa falsafah pendidikan Jibril dan Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik. Kalau kita lihat, saya suka nak beritahu kepada semua orang kepribadian yang ada pada Jibril dan pada Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik untuk memberi pendidikan kepada seseorang. Apa yang berlaku di situ? Pada masa Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, Iqra. Dia diberitakan Nabi Muhammad ialah seorang yang buta huruf. Summun bukun umyum, buta huruf. Dia tak ada pandai, dia tak pandai apa pun dia tak pandai. Dia tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tetapi Jibril datang kepada Nabi Muhammad, suruh baca. Nabi tak tahu, Nabi takutlah. Apa yang berlaku kepada Jibril? Dia mententeramkan Nabi Muhammad. Dia peluk Nabi Muhammad dan dia sampaikan Iqra banyak kali. Okey, apa yang saya belajar selepas 10 tahun saya menjadi guru, saya melihat bahawa kepribadian seorang muallim, seorang guru ini ialah dia mesti mempunyai kesabaran yang paling tinggi, sebab mengajar orang yang tidak tahu untuk menjadi tahu bukan satu benda yang mudah. Kepribadian yang kita kena ada sekarang ini ialah kesabaran yang pertama, yang kedua mesti kaya dengan kasih sayang. Bila Nabi Muhammad kata dia panik, dia menggeletar, dia tak tahu macam mana nak buat, adakah Jibril marah dia? Tidak. Apa yang Jibril tunjukkan ialah kasih sayang, love. Tunjukkan kesabaran dia, peluk dia, tenangkan dia. So samalah pada kita. Apabila kita menjadi seorang guru, kalau kita membawa ilmu dalam diri kita yang perlu kita sampaikan, kesabaranlah. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan orang tidak sabar dan tidak kaya dengan kasih sayang. Especially kalau kita ni guru sekolah rendah. Mengajar anak-anak yang polos, yang tidak ada benda buruk dalam, tidak ada benda-benda lain dalam kepala mereka. Yang mereka ada ialah mereka umpama sponge yang menyerap apa sahaja yang diberikan kepada mereka. So, pentingnya seorang guru ada sifat sabar dan sifat kasih sayang untuk memberi ilmu. Hanya dengan kasih sayang kita boleh membuka dada, melapangkan fikiran untuk menerima sesuatu ilmu. Tak kira lah di peringkat umur apa sekalipun. So saya tekankan di sini pada saya suka mengatakan kesabaran dan kasih sayang yang tinggi perlu ada bagi seseorang guru yang berjaya. Okey, baiklah. Jadi saya rasa apa yang cikgu kongsikan itu memang sangat benar lah. Maknanya jika saya lihat sendiri pun, waktu saya sekolah dulu pun ada di kalangan cikgu tu yang maknanya kurang sabar ataupun pemarah, tapi pada masa tu pun kita pun tidak boleh menyalahkan cikgu sebab kadang-kadang pelajar itu sendiri pun ada banyak buat salah juga kan. Maknanya memang patutlah dimarahi, tapi pada masa yang sama perkara tu
kalau boleh dielakkan dengan cara yang baik, kita boleh buat dengan cara yang baik kan. Jadi jadi Saya nak tambah sikit lah. Kadang-kadang bila kita menjadi guru ni, kita perasan kita adalah orang-orang kiriman Tuhan. Kita perasan kita kiriman Tuhan. Konon-kononnya kita ni ada ilmu yang banyak. Tapi kita kena sentiasa ingat bahawasanya anak-anak murid di depan kita itulah yang memberikan kita ilmu. Kita pula menyampaikan apa yang kita belajar. Sedangkan apa yang kita dapat tu pun daripada orang lain. Tetapi yang mematangkan kita adalah 40 orang di depan kita, 30 orang yang di depan kita. Kalau kita tidak, kenapa saya kata macam tu? Sebab setiap satu orang di depan kita itu, dia membawa satu budaya dari keluarga mereka yang memberi ilmu, input kepada kita. Tak perlu kita pergi jauh, kita hanya boleh hari-hari menghadap 40 orang, 30 orang yang berbeza kan. Kalau kita ada 5 kelas, so kita dah jumpa berapa tu? 150 orang ke mungkin kan? Dengan 150 orang memberi input kepada kita, kaya kita. So siapa yang mendapat ilmu daripada siapa? So sabar, sayang dan jangan sombong bahawa kita sudah kaya dengan ilmu. Okay, jadi saya pada pendapat saya tu memang saya pun rasa itu adalah satu perkara yang benar. Okay, jadi saya teruskan soalan ni dengan Muhammad Daim untuk soalan yang keempat. Okay, silakan. Terima kasih saudara Aiman. Okey, saya akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ini mungkin agak ada persamaan dengan soalan yang sebelumnya diajukan oleh saudara Aiman. Okey, jadi saya teruskan. Jadi, Puan, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Bolehkah Puan olah sedikit? Betul. Ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang. Tadi kita cakap bila dia sudah berada dalam dunia perguruan. Kemudian bagaimana dia nak jadi guru yang berjaya. So pada masa tadi saya kata dia kena ada sayang dan sabar. Okey. Kalau pada soalan ini, apakah kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Pertama pada saya, jangan melihat bidang perguruan sebagai secure job for you. Secure. Ada kerja, dia masuk. Sebab kebanyakan orang melihat bahawa dunia perguruan itu adalah selamat, aku dah masuk bidang ni, aku selamat lah. Semuanya tersedia. Kerja pun senang. Tapi kita jangan ingat di bahu kita ini ada tanggungjawab yang kita bawa sampai ke lubang tubuh. Kalau kita ingin menjadi guru, jadilah guru yang ikhlas. Sebab Tuhan janji martabat orang yang ingin seorang guru tu lain martabat dia. So, kalau kita nak menjadi guru, pastikan kita boleh mencintai kerjaya itu. Kita bersedia untuk menjadi orang yang menyampaikan ilmu. Bukan orang yang memberi ilmu, yang menyampaikan ilmu. Minat ke tak minat? Kalau ada minat, sangat bagus. Ada orang, untuk orang yang sangat minat menjadi guru tapi lambat dapat peluang jadi guru. Orang macam ni mungkin dia akan menjadi guru yang lebih berkesan. Sebab dia minat dan mencintai bidang itu. Untuk orang-orang yang rasa dia kerjaya guru itu sebagai satu escapism untuk dia, cubalah memupuk, mendapatkan dulu roh guru. Roh guru ni antaranya yang paling penting ialah sabar. Sabar. Kena banyak-banyak sabar, dan sabar tidak ada limit. Tidak ada limitasi. Kalau kita dengar sabar ni aku dah hilang sabar ni, sebenarnya dia tak sabar. Bila dia hilang sabar, maknanya dia tak sabar lah.
Sabar aku ni ada hak ni. Maknanya dia tak sabar lagi. Okay. So, minat kena ada. Okay. Itu respon saya. Betul Puan. Kita boleh lihat jelas perbezaan dengan sebagai seorang guru itu yang betul-betul minat dalam mengajar, dan ada seorang itu yang hanya sekadar ikutkan sahaja, mungkin daripada permintaan ibu bapa untuk menjadi seorang guru. Jadi kita akan nampak jelas lah perbezaan diorang. Okay, jadi saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi bagi pandangan Puan akan ciri atau sifat yang Puan rasakan perlu kita semaikan untuk menambah baik peribadian seorang guru unggul. Pernah dengar tak, saya tak pasti ini hadis ataupun kata-kata hikmah, mendidik ikut zaman. Mendidik ikut zaman. Selain dua sifat kepribadian yang saya sebutkan tadi, saya rasa seorang guru yang unggul itu perlu sentiasa up to date. Kena ada dia punya keinginan untuk menambah baik ilmu dia. Menambah baik ilmu dia lah. Kalau contoh sekarang tahun 2020, semua orang perlu jadi IT savvy. Semua orang kena bekerja dengan teknologi. Semua orang kena bergerak dengan teknologi. So, kemahiran baru. So, kita tidak boleh survive lah. Tak boleh survive. So, tak bolehlah nak melawan sistem. Sebab bukan kita yang buat sistem. Kalau perlu menambah kemahiran, buat. Kena bersedia untuk tambah kemahiran. Begitulah pada saya. Kalau perlu disemai tu. Kena bertambah baik, kena bersedia, perlu untuk sentiasa berlapang dada menerima saya kata arahan, menerima perkara-perkara baru dalam dunia perguruan. Pada masa saya mungkin gelombang yang paling dahsyat ialah gelombang IT lah kan, sebab kita ada PDPR. So guru-guru veteran tu dia mungkin ada masalah dengan teknologi. Kalau guru-guru baru, dia senang je lah nak cope dengan teknologi. Tapi kita kena ingat guru-guru yang tunggu masa je nak pencen tu, dia adalah teknologi menjadi satu beban kepada dia. So kalau kata ciri yang perlu disemai pada saya ialah sentiasa bersedia untuk menerima pembaharuan. Jadi berdasarkan daripada pandangan Puan, saya dapat simpulkanlah bahawa Puan nak menyampaikan bahawa setiap seorang guru itu, tidak kira pada guru itu adalah guru moden atau guru yang sudah lama berkecimpung dalam bidang guru ini, perlu sentiasa kemaskini proses mengajar mereka supaya lebih bersifat moden dan mudah disesuaikan dengan situasi sekarang. Terbuka. Dia kena ada terbuka untuk menerima pembaharuan. Jangan cerita saya dulu, kita orang dulu, tak ada. Itu bukan sifat guru pada saya. Kalau kita nak mengajar orang, kita kena memahami apakah trend. Bukan trend lah, maksudnya kalau pada apa benda yang sedang in orang sekarang cakap apa in sekarang, apa yang paling in sekarang. Kalau TikTok tu yang in, belajarlah TikTok. Kalau apa lagi sekarang ni TikTok lah kan. So kalau TikTok tu in, belajarlah. Tunjukkan kepada orang bahawa teknologi tu tak salah. Yang salah ialah kita
Okey, baik Puan. Saya agak terkesima dah dengan jawapan daripada Puan yang sangat memberasakan. Okey, saya teruskan kepada soalan yang seterusnya. Silakan. Jadi, Puan, ini lebih kurang dengan kepribadian jugalah. Jadi, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seseorang guru itu? Daripada pandangan Puan? Kalau nak tengok, maksudnya opposite of what I have been saying sejak dari tadi. Mungkin tak sabar, jangan ada rasa tidak sabar lah. Tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Tak sabar tu memang bahaya. Tidak sabar sangat bahaya. Jumut sangat bahaya. Lagi. Lagi satu saya rasa seorang kita kena sentiasa open minded lah, open, terbuka. Kalau kita tidak bersedia untuk kalau kita berdegil dengan pendapat sendiri, sebenarnya kita tidak boleh menyampaikan apa-apa kepada orang di depan kita. So janganlah tidak sabar. Saya jangan tak sabar lah dengan pelajar. Kena ada rasa sabar. Betul, kata Puan, betul lah. Tapi begitulah, kita setiap cikgu itu juga manusia yang kadang-kadang tidak dapat mengawal perasaan amarah mereka. Jadi bergantung juga pada situasi. Kenapa cikgu itu marah, mungkin tandanya sayang. Okey. Saya akan teruskan kepada saudara saya yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum, Cikgu Ruslina, sihat ke? Salam. Sihat. Ya, okey, Alhamdulillah. So, untuk soalan yang seterusnya, saya akan menyatukan mengenai, sekejap ya. Boleh dengar suara saya, Cikgu? Boleh? Jelas. Okey, untuk soalan yang seterusnya, apakah harapan Cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Maksudnya guru yang akan mengajar generasi-generasi baru ini. So, apakah harapan Cikgu untuk para guru-guru baru tersebut? Saya suka memetik kata-kata Prof Mahaya dalam satu rancangan dia kata setiap individu itu ada 3 kehidupan: pribadi, keluarga, masyarakat. Pribadi, keluarga, masyarakat. So, kalau pribadi tunjuk dia yang mana satu yang kita kena tekankan untuk supaya benda tu boleh jadi cerminan kepada anak murid. Kalau kepada masyarakat dah tentulah pada keluarga. Kalau di dalam kelas sama ke dengan kepribadian dalam keluarga? Kalau sama, baguslah. Maknanya kita mengajar pelajar kita macam mana kita mengajar anak. Tetapi dekat situ ada sedikit limitasi ya. Dulu orang kata ajarlah anak saya macam mana ajar anak tuan-puan. Ilmu pula. Panduan tu tak boleh diguna pakai sekarang. Kenapa saya kata tak boleh? Sebab kita cenderung untuk berlaku kecuaian. Sekejap, saya dengar tak? Cikgu tadi terputus. Rasanya ada masalah.
Masalah ni, saya sekejap okey. Saya ulang. Kalau apa saya cakap tadi kecuaian sebagaimana kita mendidik anak sendiri, kita cenderung untuk melakukan kesilapan dan kecuaian apabila berlaku sentuhan. Okey. Benda ni kena ambil berat sebab guru-guru selalu perasan dia ingat dia mendidik anak orang macam anak dia, maka dia boleh pukul. Dia boleh pukul anak orang sesuka hati atau dia boleh marah sesuka hati macam mana dia marah anak dia. Tidak sama. Tidak sama. Especially yang baru-baru. Guru-guru baru. Kalau dia rasa dia nak, lepas tu cara dia berkomunikasi lain. Ataupun kalau dia berkomunikasi dengan ahli keluarga dia, macam mana dia berkomunikasi dengan ahli keluarga dia, macam itulah dia bawa ke dalam kelas, hati-hati. Sebab kita tak tahu bila mana kita akan cuai. Kalau kemudian Maya kata kehidupan dia dengan masyarakat. So kalau tuan-tuan bawa identiti seorang guru dalam masyarakat, berlagaklah seperti seorang guru yang positif, yang baik, bawa image yang baik. Maksud saya bukan berlagak hidung tinggi, tidak. Tapi maksudnya gayamu harus positif di mata masyarakat. Janganlah sampai orang kata, cikgu pun sama je. Kita tidak mahu wujud pandangan macam tu. Contoh, apa cabaran guru dalam masyarakat sekarang? Cabarannya ialah apabila muncul teknologi, kita akan kita mudah memaparkan kerjaya kita kepada masyarakat dengan bantuan teknologi media sosial. Tapi hati-hati apabila anda merakamkan dan menyiarkannya untuk tatapan umum sebab tak semua orang faham tugas kita. So, carilah sudut yang paling positif untuk dipaparkan kepada masyarakat sebab kita ada 3 kehidupan yang kita sendiri tahu macam mana. Itu saya punya pandangan lah. Okey, terima kasih atas perkongsian cikgu. Ada benarnya juga terutamanya mengenai apa yang cikgu cakap tadi, mengenai teknologi pribadi, keluarga, masyarakat. Tak susah juga kalau cikgu tu dia ada kehidupan dia sendiri. So kalau kita nak post sesuatu dekat media sosial pun kita kena berhati-hati kerana bila orang tahu kita ni cikgu, bila kita post something yang agak negatif sikit pun orang akan have something to say about kita yang mengajar anak-anak mereka kan. And then mengenai kecuaian tersebut, cikgu ni pun manusia juga kan, jadi kecuaian tu sesuatu yang akan berlaku lah. So, kita ni manusia juga, tapi disebabkan sudah menjadi seorang guru tu kita nak tak nak kena juga menunjukkan sisi yang positif untuk menjaga maruah kita di mata masyarakat lah ya cikgu. Betul. So terima kasih atas perkongsian tersebut. Dan untuk soalan yang seterusnya, apakah nasihat cikgu yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional yang akan suatu hari nanti mengajar? Terima kasih. Nak kata nasihat, bukan nasihat lah. Ini perkongsian. Saya secara pribadi, kalau kita kata insan guru, soal diri kita, adakah kita mempunyai roh guru? Adakah kita memiliki roh guru? Roh guru ini tak semua orang ada. Yang keduanya, adakah kita memiliki, kita belajar sesuatu daripada turunnya surah Iqra itu antara Nabi dan Jibril. Pada saya,
untuk menjadi insan guru. Insan ni dia datang daripada perkataan bahasa Arab nasia. Nasia maksudnya kita sentiasa lupa manusia, nasia insan tu lupa. Kalau kita tak pernah ingat siapa kita mudah cenderung melakukan kecuaian lain lah. Jadi untuk bekal kepada bakal guru itu, letakkan sabar di atas semua perkara, di atas semua tindakan. Menilai daripada segenap sudut kehidupan sebagai pribadi, dalam dunia pribadi sendiri, dunia keluarga, dunia masyarakat. Barulah kita tidak mudah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Itulah yang boleh saya katakan, saya hulurkan sedikit bekal untuk bakal insan guru akan datang. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian. Maaf, kamera saya tertutup tadi sebab ada masalah internet, masalah yang tidak dapat dielakkannya. Maaf sangat-sangat. So, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi untuk soalan yang terakhir daripada saya sebelum saya pas kepada kawan saya, maksud cikgu lah, bagaimana cikgu menunjukkan teladan yang baik kepada murid, memandangkan cikgu telah mengajar selama 18 tahun ya cikgu? Lebih kurang lah, 23 kan? Sampai menunjukkan teladan. Ya, menunjukkan teladan yang baik kepada murid-murid di sekolah. Oh, panas soalan ni. Macam mana saya nak kata ni? Sebab kena tanya, kalau tanya saya, dia akan jadi bias. Sebab mestilah saya akan kata, saya dah tunjuk benda yang baik-baik. Kena tanya anak-anak murid saya supaya dia tengok apa yang dia belajar daripada saya. So honestly, I couldn't answer that question well because I can't see myself. They see. Saya cuma saya boleh katakan saya sangat menjaga repo yang baik dengan pelajar. Repo yang baik pada saya ialah sebab saya mengajar dulu saya mengajar pelajar tingkatan 1, 2, 3 selama lebih 10 tahun kan. Saya mengajar tingkatan 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 ni sifat mereka adalah baru menginjak remaja. Bila menginjak remaja, mereka masih lagi menyimpan perangai anak-anak yang mahu berpindah ke remaja, yang trying to be dewasa. Jadi kita punya repo dan komunikasi dengan mereka biarlah sama wavelength tu. So, mengapa saya kata macam tu? Supaya mereka tidak takut dengan saya dan mudah menerima apa-apa sahaja yang saya sampaikan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang lain tu sama juga. Kalau sekarang saya sudah berada di tingkatan 6, saya sudah mengajar di tingkatan 6, di hadapan saya ialah remaja yang akan masuk peringkat yang lebih remaja tua. Mereka sudah mula belajar tentang kematangan dalam bertindak. Jadi bagaimana saya beraksi di situ? So repo yang sama saya kekalkan supaya mereka boleh bertindak, boleh belajar menjadi seseorang yang punya kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dengan matang. So itulah kot yang saya boleh katakan untuk soalan teladan tu. Teladan ni susah, kena tanya orang lain baru kita nampak kita teladan ke kita bagi sempadan apa.
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu atas perkongsian tersebut. So, untuk yang seterusnya saya akan izinkan kawan saya Muhammad Zikri untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Terima kasih Cikgu. Ya. Sama. Okey, Assalamualaikum. Cikgu boleh dengar? Dengar kan? Zikri, dengar. Okey, saya teruskan dengan soalan saya. Okey, boleh cikgu bagi pendapat cikgu berkaitan dengan perbezaan guru masa lalu dengan guru masa sekarang? Saya nak tanya, boleh cikgu bagi pendapat? Masa lalu tu berapa banyak lalu tu? Masa lalu. Yang kita tahu apa, masa lalu macam sekarang kita dah banyak guna teknologi. Lepas tu ada banyak-banyak fasiliti macam amal komputer apa semua kan. Masa lalu ni macam dia tak ada lagi fasiliti yang memudahkan guru untuk mengajar. Okey. Saya suka kalau cakap pasal perbezaan tadi masa dulu dengan sekarang. Ya, perbezaan. Okey, kalau kita tengok dululah, dulu tu saya tak ada dalam masa dulu tu. Tapi kita tengok kalau 50-an, 60-an, 70-an, guru-guru pada masa itu dia satu tujuan dia ialah memberi pendidikan asas 3M. Asalkan anak-anak pada masa itu, para pelajar tahu baca, mengira, menulis. So, how are you going to survive the world? So, kemahiran itu yang dia terapkan. Kemudian, pada zaman saya sekolah 80-an, 90-an. Pada masa ini, dari segi insan guru, pada masa tu saya rasa kita tidak perlu berkejar-kejar dengan teknologi pun. Masih lagi mengajar secara bersemuka, dan pada masa itu tujuan mengajar ialah untuk meningkatkan kemahiran hidup. Daripada hanya tahu baca tulis, kemudian kita tambah kemahiran berfikir. Kemudian sekarang bila saya pula mengajar orang, satu kemahiran lain ialah kemahiran Internet of Things, kemahiran teknologi yang jadi tajuk utama. Lebih-lebih lagi 2 tahun belakangan ni. Kita kena meningkatkan kemahiran menggunakan alat bantuan teknologi pula. Dulu orang mengajar bawa ke padang, bawa pokok dah boleh mengajar. Sekarang bawa pokok ke dalam kelas. Macam tu. Bawa harimau, bawa zoo, bawa laut, bawa semua ke dalam kelas. Dengan bantuan teknologi. Kita tak boleh kata, pada saya, tak boleh kata guru 60-an, guru 80-an, guru 90-an itu orang sana paling susah, yang tu paling susah. Tidak. Pada saya setiap satu era atau zaman tu membawa cabaran masing-masing. Kalau awal sebelum merdeka, orang semua nak hidup, nak makan macam mana? Nak bagi anak kita makan, nak bagi keturunan kita makan, hidup macam mana. Kemudian 80-an, macam mana nak memberikan kehidupan yang aman pula. Aman, yang stabil. Tapi sekarang ni semua orang mencari kualiti pula. Kualiti. So kalau kita nak berikan kualiti, nak meninggalkan kemahiran kualiti dalam hidup, inilah yang perlu kita berikan. Memilih dengan walaupun ada bantuan teknologi, tapi ada satu benda yang teknologi tak boleh bagi kepada para pelajar, iaitu sentuhan dan kasih sayang.
Kalau awak kata teknologi ni boleh ganti guru, saya tak setuju. Sebab robot tak ada perasaan, robot tak boleh menyentuh, tak ada touching itu, so tak ada satu hubungan minda yang lebih memberi kesan. Itulah respon saya. Betul ke tuan? Jawapan saya tu kepada soalan tadi tu dah terbawa-bawa. Okey? Ya, saya sudah okey. Okey, terima kasih cikgu. Macam cikgu cakap sebelum ni, kita sebagai guru perlu mengikut peredaran zaman. Betul? Itu pesan Nabi. Dengan situasi. Okey. Jadi kalau dulu cikgu lebih kepada bersemuka, kita boleh ajar budak-budak secara depan-depan. Sekarang kita just ajar melalui teknologi, pandang laptop, kamera pun semua agak susah untuk memberi sentuhan-sentuhan yang murid perlukan. Kalau saya boleh masukkan sedikit ilmu komunikasi ni, kita kalau nak bercakap dengan orang, kita kena tengok mata. Betul lah penyanyi tu kata kan, dari mata turun ke hati. Benda tu betul lah dalam kita nak mengajar. Kalau kita, mata kita ni tidak melihat anak murid kita, satu, dia tak rasa dia sedang diajar. Yang kedua, bila kita boleh eye contact dengan anak murid kita, dia pun tak berani nak buat tak senonoh dalam kelas. Kalau kita mengajar PDPR ni, yang itulah yang tak dapat nak buat. Hubungan tu tak ada. Hubungan yang gini-gini tu tak ada. Okey? Okey. Faham cikgu. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu boleh sampaikan ataupun cikgu ada apa-apa lagi kata-kata akhir cikgu pada kami? Apabila saya rasa pesanan ni hampir semua orang akan bagi tahu. Dalam tarikh guru bimbing yang betul. Lihat budaya di tempat yang akan anda berada, belajar daripada budaya itu, pilihlah kelompok yang betul. Kalau arus perdana itu kelihatan janggal, bertahan sahaja supaya kekal relevan di situ. Tak semestinya budaya yang budaya yang banyak itu benar. Kadang-kadang minoriti itu benar. Itulah pesan saya. Okey, terima kasih cikgu tentang pesanan-pesanan yang telah diberikan kepada kami. Okey. So saya akan pass kepada Muhammad Aiman untuk Okey, jadi baiklah, daripada kata-kata akhir cikgu tadi tu, maknanya sudah tamatlah sesi wawancara kita pada malam ini. Jadi mungkin apa yang boleh saya katakan sekarang ni adalah memang pada malam ini memang kami dapat banyak perkara-perkara ataupun ilmu baru lah yang perlu kami terima dan kami perlu terapkan dalam minda kami untuk kami gunakan untuk masa depan jika kami akan meneruskan kerjaya kami sebagai seorang guru. Jadi akhir kata saya ingin sekali lagi mengucapkan sangat terima kasih kerana sudi menyertai wawancara pada malam ini, dan saya harap kita boleh bersua lagi di masa akan datang. You are welcome. My pleasure.
Okey. Saya ucapkan selamat berjaya kepada semua. All the best walau di mana anda berada selepas ini. Okey? Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih cikgu.